Kau bawa lah barang apa pun tak laku dah. Orang lain nak beli pun tak berani. Kerana hewannya Quraisy. Tapi bila tumbang kuasa Quraisy, maka berduyun-duyunlah orang datang masuk Islam. Iza ja'a Nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dalam surah An-Nasr. Kamu mendapati bila Makkah dah dibuka, berduyun-duyunlah orang datang memeluk agama Islam. Jadi baru tahun ke-9 dan tahun ke-10. Awal tahun ke-11 saja Nabi meninggal. Sebab itu tak boleh bila Nabi wafat, ada 9 orang-orang yang masuk Islam baru setahun atau 2 tahun atau baru 6 bulan murtad. Murtad pasal tak sempat mengaji, tak sempat makna mengetahui, hanya tahu Islamnya agama benar, agama percaya kepada Allah, lebih daripada itu sikit-sikit baru mengaji kan. Bukan tak jumpa dalam Quran, mungkin sekata mungkin tak sempat jumpa lah. Yang Allah beritahu, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul dan penutup para nabi. Mana dia tak ada dah, dia akan mati juga. Khataman nabiyyin. Tak ada lagi nabi lepas dia. Jadi saudara-saudara, jawapannya yang ni lah saya cakap lebih kurang 20 minit. Macam mana boleh Allah kata Islam jadi rahmat kepada seluruh alam? Islam itu agama risalah yang sasarannya adalah seluruh manusia. Selagi ada manusia di bumi ini, padahal dia telah meninggalkan umat. Sehingga sekarang 1400 tahun lebih. Mungkin sehingga 100 tahun lagi, 1405 tahun lebih. Mungkin 1000 tahun lagi, mana kita tahu bila nak kiamat. Agak-agak malam lagi nak kiamat. Tak tahu tak. Masa Imam Mahdi pun tak ada lagi, Nabi Isa pun tak turun lagi. Tapi kalau dah Nabi Isa dah turun, kita tahu nak kiamat dah dekat. Baik. Jawapannya Islam menjadi rahmat kerana Nabi SAW telah meninggalkan contoh umat manusia. Yang Allah kata tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu pada diri Rasulullah SAW itu contoh ikutan teladan yang baik. Dan Nabi SAW dalam tempoh 22 tahun sudah membentuk satu umat contoh, model yang cukup lengkap, yaitu ummatan yang Allah kata khairu ummatin ukhrijat linnas. Ada dalam ayat lain ummatan wasata, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Imam Maulid Rasul tahun ini pun itulah wasatiyah, tunggal perpaduan. Bunyi sudah, tapi apa dia wasatiyah? Ada orang kata wasatiyah itu Islam sederhana. Islam sederhana itu maknanya kalau perempuan atau orang itu kena seluruh tubuh badan, kecuali muka dan tangan, tutuplah lebih kurang, ada selendang sikit atas kepala, itu Islam sederhana. Bukan Islam sederhana, bukan itu. Maksud di sini wasata, umat pilihan yang adil dan seksama. Dan Nabi Muhammad SAW membentuk umat 10 tahun saja. 13 tahun hanya mendirikan tapak. Ya, tapi dari wisatlah antara tapak ya, foundation dia, tapak dia untuk membangun umat itu Makkah. Apa makna Makkah itu akidah tauhid dan keimanan. Yang itulah yang dipertahankan di Makkah. Akidah tauhid. Dan 10 tahun kemudian baru datang salat 5 waktu. Baru tertegak makna dia punya tadi tapaknya, akidah tauhid itu tapak. Salat itu dia punya concrete foundationnya. Dua. Maka di atas itulah dibina umat yang Allah kata ummatan wasata tadi. Yang Allah puji kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa dia umat wasata ini?
ukhrijat linnas, umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Yang kedua, tanhauna 'anil munkar. Yang ketiga, tu'minuna billah. Adapun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dua-dua ini boleh pakai. Pertama, dalam ayat yang sama, dalam surah yang sama, Allah kata, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidaklah ada dari kalangan kamu umat manusia ini, umat, bukan individu, yang kerjanya yad'una ilal khair, mengajak kepada kebajikan. Dan asas kebajikan itu Islam. Negara berkebajikan itu negara yang menegakkan mendaulatkan akidah Islam dalam semua kehidupan. Yang kedua, baru memerintah untuk buat benda-benda yang baik, ma'ruf. Yang ketiga, mencegah dari perbuatan munkar. Ini semua berlaku dalam ummah. Ummah ini maknanya kuasa orang yang beriman yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. 10 tahun ummah ini dibangunkan di negeri namanya Al-Madinah Al-Munawwarah, dan berkembang kemudian ke seluruh semenanjung tanah Arab bila Nabi wafat pada tahun 632 Masehi atau awal tahun 11 Hijriah. Ummah ini pula Allah kata, kuntum khaira ummah, mula umat yang terbaik. Yang tadi yang mengajak kepada Islam, kemudian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah perbuatan jahat. Kemudian Allah kata, mula umat yang terbaik, kerana mu telah melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar dan mu terus beriman kepada Allah. Maka inilah dia ummah wasatah. Sebab ayat yang satu lagi bila Allah kata, wa kadzalika ja'alnakum, macam itulah kami menjadikan kamu itu jadi umat wasatah, iaitu umat pilihan yang adil bagi menegakkan tadi kerja umat yang mengajak orang kepada khair, memerintah kepada ma'ruf dan mencegah dari munkar. Maka inilah model yang Nabi membentuk selama 10 tahun di Bengkulu. Dalam tempoh 10 tahun Nabi menegakkan ummah di atas tapak akidah tauhid yang diasaskan di Makkah, dan ibadah menghubungkan manusia dengan Allah, menghubungkan bumi dengan langit, iaitu ibadah salat. Maka lepas itu 10 tahun Nabi membangun ummah melaksanakan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Yang Allah suruh semua laksana, yang Allah tegar semua ditinggal, dan semua kerja dibuat kerana keimanan. Ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ditolong, dibantu oleh para sahabat-sahabatnya dari kaum Muhajirin yang asal dari Makkah dan kaum Ansar penduduk negeri Madinah. Maka dalam tempoh 10 tahun inilah mereka melalui pimpinan Nabi SAW telah melaksanakan seluruh ajaran Islam. Maka jadilah ia rahmat. Jadi ummah tadilah Nabi membentuk umat yang membawa rahmat. Walaupun hanya di tanah semenanjung Arab dan bermula hanya di negeri Yathrib yang jadi Al-Madinah, tapi dalam masa yang singkat itu berjaya menghapuskan segala ciri-ciri jahiliyah yang berasaskan agama penyembah berhala, berasaskan kepercayaan, ta'assub kaum, suku, bangsa. Semuanya selepas 10 tahun tak ada lagi ciri-ciri jahiliyah itu. Orang yang dahulu masa jahiliyahnya memandang orang berkulit hitam seperti bangsa Habsyah sebagai hina dan layak hanya jadi hamba. Mereka memuliakannya sebagai saudara manusia yang sama duduk tinggi dan sama rendah, dan yang lebih hanya kerana takwa. Mereka menghayati apa yang Allah kata, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakanmu, jadi manusia ini, daripada lelaki dan perempuan.
Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, berkabilah-kabilah. Ada seperti kita memanggul Haji Sultan Perak di Dewan Zawad. Tengok, baginda mengatakan kabilah. Melayu ada dua kabilah. Dia kena kita kabilah. Kabilah UMNO, kabilah PAS. Itu Raja Nazir kata kabilah. Tapi kabilah bukan itu sebenarnya. Kabilah ini memang Allah jadikan. Macam bangsa itulah Allah jadikan. Kabilah bukan organisasi.